Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sekali lagi kita berada dalam solusi syariah bagi siri yang ke-25. Kita telah sampai ke siri yang ke-25 dan pada malam ini kita akan membicarakan tentang tajuk tebus talak insya-Allah, dan insya-Allah pada malam esok adalah merupakan malam terakhir bagi siri solusi syariah yang ke-26. Sebab kita akan beraya pada hari Ahad, jadi malam esok adalah malam terakhir dan tajuk pada malam esok adalah pendakwaan bagi keganasan rumah tangga, dan esok adalah jemputan melibatkan Timbalan Pendakwa Raya Pulau Pinang, Tuan Amril Johari, Timbalan Pendakwa Raya Kanan, bagi membicarakan tentang isu keganasan rumah tangga. Banyak kes yang saya terima pada hari ini yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Banyak soalan, banyak tentang isu pendakwaan, macam mana pendakwaan berfungsi, macam mana hukuman dikenakan yang melibatkan mahkamah sivil menjadi satu merit kepada keputusan kes di mahkamah syariah. InsyaAllah esok adalah malam terakhir bagi solusi syariah siri ke-26 sebelum kita menutup tirai bagi bulan Ramadan ini insyaAllah. Jadi pada malam ini kita bersama dengan seorang peguam syar'i wanita. Kebanyakan wanita nak lantik wanita, kadang-kadang ada yang wanita yang nak lantik peguam syar'i lelaki. Tapi kita tampilkan khas pada malam ini untuk menseimbangkan solusi syariah kita setiap malam. Ada peguam syar'i lelaki, ada peguam syar'i wanita yang masing-masing membawa hak masing-masing. Tetapi kita akan berlandaskan pada hukum syarak, berlandaskan enakmen dan undang-undang, dan berlandaskan pengalaman apa yang kita akan sampaikan. InsyaAllah saya akan jemput terus ke talian. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, teruskan like page saya ini dan share sebelum saya menjemput panel kita ke talian. Jom lihat teaser ini terlebih dahulu. Okey, bertemu kita sekali lagi dalam solusi syariah siri yang ke-25, dan malam esok adalah malam terakhir dan esok adalah siri yang ke-26, dan pada malam ini berkaitan dengan tajuk tebus talak. InsyaAllah saya terus jemput Puan Farhana, Nur Farhana Afiqah, iaitu binti Razwan, seorang peguam syar'i, iaitu beliau adalah rakan kongsi saya. Dan beliau juga adalah ketua cawangan bagi Syazil Khairi Mustafa di Manjung, Sri Manjung Perak, dan mengendalikan kes-kes yang melibatkan di mahkamah syariah di Perak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Puan Cik Farhana. Cik Farhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dengar jelas So alhamdulillah, supaya pada malam ni doa-doakanlah supaya talian kita pada malam ni supaya berjalan lancar, line clear dan tidak menjadi seperti sebelum-sebelum ini. Mungkin sebelum-sebelum ini banyak yang terlekat-lekat, banyak yang tak apa clear, sound tak apa clear. InsyaAllah alhamdulillah kita cuba yang sehabis baik untuk menyampaikan ilmu. Dan sahabat-sahabat di luar, rakan-rakan penonton-penonton, tuan-tuan dan puan-puan, minta share, minta like page saya supaya apa yang disampaikan dalam page ini sekadar satu pengetahuan asas walaupun umum untuk pandangan dan panduan apa yang terjadi dalam perundangan syariah di Malaysia ini. Pelbagai pelaksanaan yang telah kita jalankan untuk memartabatkan dan membumikan perundangan syariah. Asasnya kita kena ambil tahu
Dan kita faham sekiranya ada konsep-konsep yang berkaitan dengan RU 355 dan kita perlu ambil tahu melibatkan kanun jenayah syariah dan sebagainya. Inilah masanya supaya kita bercakap dengan keadaan kita mempunyai ilmu, daripada kita bercakap tetapi kita tidak tahu berkaitan dengan perundangan syariah. Dan saya berpesan kepada diri saya sendiri dan berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa apa yang kami sampaikan sebelum-sebelum ini dan pada malam ini dan juga pada malam esok yang insya-Allah adalah berdasarkan pandangan peribadi kami sebagai seorang peguam syar'i, berdasarkan pengalaman kami sendiri, dan mungkin pandangan dengan peguam-peguam lain adalah perbezaan. Ada perbezaan. Jadi apa yang saya lakukan dalam solusi syariah ini untuk pengetahuan puan-puan, saya datangkan kepelbagaian peringkat peguam, sama ada peguam bela peguam syara, ada peguam syar'i, ada setiap malam mempunyai perbezaan peguam masing-masing yang mempunyai pandangan dan pendapat masing-masing yang terdiri daripada pimpinan PJSM, iaitu antaranya mungkin Presiden PJSM sendiri, pengerusi PJSM negeri-negeri, dan ketua peguam-peguam, dan juga kita juga jemput Presiden Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia untuk berada dalam solusi syariah ini untuk memberikan pendapat. Ini mungkin adalah satu wadah atau medsos sosial yang boleh kita berbincang, kita bertanyakan khabar, kita tahu tentang perkembangan perundangan syariah di Malaysia. Jom kita teruskan pada malam ini, iaitu giliran Puan Farhana Afiqah binti Razwan, seorang graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia USIM, dan telah saya jangkakan lebih kurang dalam 3-4 tahun telah praktis sebagai peguam syar'i dan merupakan rakan kongsi sendiri dan menjadi ketua cawangan di firma cawangan saya di Manjung, insyaAllah, alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita nak menguraikan kes ataupun kes yang melibatkan tebus talak. Istilah yang digunakan tebus talak, sekiranya seorang suami ini dia nak bercerai, dia kata hang kena bayar tebus talak dulu. Kadang-kadang kita dengar kahwin 20 tahun, 30 tahun, hang tebus talak dulu. Dan ada tebus talak ini yang berjaya. Contohnya, suami membayar 50,000, isteri membayar 50,000. Ada kes di mahkamah di Kedah, Sungai Petani, disebabkan isteri ini nak berkahwin dengan seorang orang lain ataupun seorang orang kata pilihannya sendiri. Dia sanggup mengeluarkan untuk bayaran tebus talak sebanyak 50,000. Sanggup mengeluarkan bayaran sebanyak 100,000. Tapi apa yang kita nak tahu kesan daripada tebus talak ini? Apakah definisi tebus talak dan sebagainya? Dan teruskan dengan soalan yang pertama saya kepada Puan Farhana Afiqah. Apa yang dimaksudkan dengan qulu, iaitu tebus talak? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton live ni. Okey, untuk menjawab soalan yang pertama, iaitu apa definisi tebus talak. Okey, tebus talak ni orang panggil, yang biasa orang akan panggil tebus talak lah. Tapi selalunya kalau dalam perundangan dia akan sebut huluk. Huluk pun sama dengan tebus talak. Okey, dari segi bahasa dia, huluk ni adalah menanggalkan atau mencabut atau melepaskan. So tanggal, cabut, melepaskan lah, 3 perkara itu. Okey. Tapi itu dari segi bahasa. Yang kita nak faham dari segi syarak. Syarak ni, huluk tu adalah maksudnya bila mana berlakunya penceraian antara suami dan isteri dengan sesuatu gantian yang diberikan oleh isteri itu sendiri kepada si suami dengan lafaz talak atau huluk. Okey. Itu apa yang kena faham. First kali definisi huluk. Okey, kalau apa-apa penceraian yang tak masuk dalam definisi huluk tadi, iaitu isteri bagi satu gantian kepada suami dan suami lafazkan huluk, maka itu bukanlah tebus talak. Okey. Clear ke? Okey, sebentar ya. Okey, jadi kita dah tahu tentang definisi berkaitan dengan khuluk. Khuluk ini adalah tebus talak. Mungkin ada kesan, mungkin ada risiko apa yang dikatakan sebagai tebus talak ini. Mungkin ada kelebihan terhadap yang dikatakan sebagai tebus talak ini. Jadi kita akan dengar seterusnya apa yang dikatakan dalil Al-Quran ataupun dalil yang menyebut tentang tebus talak ini. Sebab sesuatu undang-undang syariah ini dia mesti berasaskan dalil. Kalau tidak ada dalil, kita tidak ada perkataan tebus talak, tidak ada perkataan khuluk untuk dibincangkan dan tidak ada dalam
perundangan Islam di bawah section, tak silap saya lebih kurang dalam section 49 yang berkaitan dengan tebus talak ini. Jadi teruskan, apakah yang dalil berkaitan dengan tebus talak ini? Silakan. Okey. Tebus talak ni kita kena tengok apa-apa saja yang melibatkan hukum syarak, dia akan ada lah dalil dia dekat dalam Quran. Sama juga macam tebus talak ni. Tebus talak ni kita boleh merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 229. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 229 tersebut, kalau masing-masing tengah tengok Quran, boleh kot tengok tafsir kat situ. Tafsir kat situ dia ada cakap berkenaan dengan ayat tersebut, iaitu ayat dia mengatakan fa inna hiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima tidak bihi. So maksudnya dekat situ dia kata, oleh itu kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. So jelas kat sini, maksudnya dah ada dah peruntukan dekat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Okay. Kalau isteri tak boleh laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh syarak, maka dia boleh tebus talak hak dia, maksudnya ditebus talak tersebut dengan membuat pembayaran kepada suami dia. Okey, itu habis pada kita rujuk kepada Al-Quran. Jadi yang kedua kita rujuk kepada hadis Rasulullah. Okey, dia tebus talak ni bukannya berlaku zaman kita, maksudnya dah berlaku dah zaman Rasulullah dulu. Kalau dalam zaman Rasulullah, siapa ingat kisah Sabit bin Qais? Okey, dalam kisah Sabit bin Qais ni isteri Sabit ni dia datang kepada Rasulullah. Dia, nama isteri dia Habibah binti Sahal. So isteri dia ni datang kepada Rasulullah, isteri dia ni cakap lah dekat Rasulullah yang sekarang ni dia macam dia kata wahai Nabi, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, dia kata isteri suami dia Sabit bin Qais, dia kata dia nak berpisah dengan suami dia. Lepas tu dia kata dia nak berpisah dengan suami dia, tapi bukan sebab suami dia berperangai buruk ataupun agama suami dia tak terjaga, tapi dia rasa dia tak boleh hidup bersama dengan suami dia dah. Maksudnya dia takut dia tak dapat laksanakan tanggungjawab dia. Lepas tu Rasulullah tanyalah dia, okey, boleh tak kamu pulangkan kebun yang diberikan oleh suami kamu sebelum ni? Okey, lepas tu dia kata, isteri Sabit kata boleh. Okay. Nabi bersabda kepada Sabit bin Qais, terimalah kebun itu dan ceraikan isteri kamu dengan talak satu. Itu cerita dia. Okey, jelas lah, maknanya ada cerita di sebalik yang dikatakan dengan tebus talak ni. Zaman dulu kalau nak bagi mas kahwin, rupanya dia bagi taman. Taman, mungkin orang dulu kaya, kita mas kahwin kita bagi RM5, RM10, RM100, RM1,000. Dia jadi macam mungkin sedikit, mungkin ada hikmahnya, iaitu sedikit ganjaran mas kahwin. Tapi zaman dulu bagi hadiah taman. Maknanya kalau nak bercerai balik bukan disebabkan atas alasan yang kita katakan mungkin tidak sampai ke sabit fasah dan sebagainya. Dalam cerita yang berkaitan dengan sirah nabawiyah tersebut yang menceritakan kata disebabkan suami dia terbaik akhlaknya, ataupun dia tak boleh nak jaga suami dia ni sebab terlalu baik sangat. Sehingga kan dia meminta kepada Nabi, iaitu secara tebus talak. Wa talliqha tatliqah. Maknanya dia telah kembalikan orang kata taman tersebut kepada suami beliau, dan maka tertebuslah talak pada ketika itu. Dan itu adalah berkaitan dengan sirah nabawiyah, dalil yang menceritakan tentang tebus talak. Jadi kita nak tengok related dengan perundangan syariah kita pada hari ini. Jadi dalam enactment keluarga Islam, tata cara mal berdasarkan perundangan syariah yang dikatakan al-bayinah ala muddain wal yamin ala man ankara, dia telah dimasukkan dalam enactment tata cara mal, enactment tata cara jenayah, dan enactment undang-undang keluarga Islam yang berkaitan dengan apa yang dikatakan perkataan-perkataan tebus talak dan sebagainya. Jadi kita nak tengok apa yang
ada dalam peruntukan undang-undang yang menceritakan dan yang boleh membuat tuntutan berkaitan dengan tebus talak ini. Silakan. Okey, baiklah. Untuk sesiapa saja yang berminat untuk ambil tindakan undang-undang berkaitan dengan tebus talak, maka undang-undang memperuntukkan satu seksyen dekat dalam enactment undang-undang keluarga, iaitu di bawah seksyen 49. Okey, masing-masing boleh Google kot. Kalau enactment tak adanya hard copy, so boleh Google seksyen 49 Undang-Undang Keluarga Islam, ikutlah negeri masing-masing. Okey, mungkin ada nombor dia, bilangan dia bertukar sikit, tapi basically seksyen 49. Okey, dekat situ dia ada kata dia ada bagi garis panduan lah macam mana untuk ambil tindakan tebus talak di mahkamah. Okey, contoh dalam seksyen 49 tu dia kata kalau suami dia tak setuju, maksudnya isteri bagi tahu kat suami dia nak minta cerai, lepas tu suami dia kata tak nak, aku tak nak ceraikan kau. So bila jadi macam tu, maka suami tak setujulah, dengan rela hati dia tak nak ceraikan isteri dia. Okey, tapi pihak-pihak dalam masa yang sama ada persetujuan untuk cerai secara tebus talak. Maksudnya cerai dengan rela dia tak nak, tapi dia kata okey aku setuju. Suami dia kata aku boleh ceraikan kau, tapi aku nak melalui tebus talak. Isteri dia pun setuju. Okay, bila jadi macam tu mereka kenalah pergi mahkamah. Lepas tu hendaklah meletakkan sejumlah bayaran tebus talak yang dipersetujui oleh pihak-pihak. Maksudnya pihak-pihak kena setuju amount tersebut. Okey. Maka bila dua-dua pihak setuju, barulah mahkamah mengarahkan suami itu melafazkan penceraian dengan cara tebus talak. Okay. Tapi kalau berlaku dalam enactment yang sama, seksyen yang sama, dia kata kalau berlaku keadaan di mana jumlah bayaran tu tak disetujui. Contoh isteri letak suami kata okey aku nak 100,000. Isteri kata tak boleh, aku ada duit 50 je, macam mana 50,000 je. Okay, so tak setujulah dekat situ. Maksudnya suami nak 100, isteri ada 50 je. Okay, lepas tu mahkamah boleh mentaksirkan jumlah itu mengikut hukum syarak dengan dia boleh memberi pertimbangan ikut kemampuan dan takat sumbangan sumber pihak-pihak. Tapi mahkamah juga kalau dia mendapati bahawa ada kemungkinan yang munasabah untuk pihak-pihak berdamai, maka mahkamah akan melantik satu jawatan kuasa pendamai sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 47. Jadinya kita akan lihat pada 47/5 dan seterusnya. Dekat situ dia ada lantik jawatan kuasa pendamai, iaitu dipengerusikan oleh pegawai agama dan dipanggil 2 orang ahli daripada ahli keluarga pihak-pihak. So berbincanglah sampai dah tempoh dapat keputusan dan seterusnya. Okey. Dari segi amalan yang saya praktiskan tentang tebus talak ini, bagi seorang isteri ataupun kes kendalian yang kita wakilkan ini tidak ada merit, tidak ada bukti, tidak ada elemen, tidak ada saksi. Jadi jalan terakhir untuk keluar untuk perceraian adalah secara tebus talak. Berkemungkinan kadang-kadang ada setengah tempat-tempat yang tertentu kita nak menyelesaikan kes dengan sesegera mungkin. Mungkin atas alasan tidak menjalankan tanggungjawab, tidak baru kahwin. Tadi pun ada mesej saya baru kahwin lebih kurang dalam 8 bulan, tu pun ada bermasalah juga. Jadi apabila terjadi macam ni, dalam keadaan yang kita katakan komunikasi yang tidak baik, tapi tidak ada sebab, cuma mungkin tidak ada perasaan cinta dan sebagainya, perasaan sayang tu tidak ada, jadi perlukan perceraian. Jadi apabila datang kepada kita, suami okey, nafkah okey, suami pun seorang pegawai kerajaan yang boleh kata pendapatan okey, rumah semua ada, tapi tak boleh menjalankan sebagai satu tanggungjawab. Jadi kita tidak ada merit untuk memfailkan perceraian, sama ada melalui seksyen 47 ataupun apa-apa tindakan taklik ataupun fasakh. Dia sebab ada negeri-negeri yang tidak ada menjalankan proses hakam ini. Jadi kalau kita memfailkan di bawah seksyen 47, kita akan rujuk kepada jawatan kuasa pendamai, dan sekiranya kita memfailkan di bawah seksyen 49, kita terus meletakkan tebus talak, tetapi mestilah dengan persetujuan. Sekiranya tidak ada persetujuan, dia akan kembali semula kepada jawatan kuasa pendamai. Bagaimana keadaan sekiranya persetujuan itu dicapai? Contohnya, saya pernah kendalikan kes-kes yang yang kata membicarakan tentang tebus talak ini. Kadang-kadang bagi seorang perempuan ataupun seorang isteri ataupun seorang wanita, yang penting di tangannya adalah cerai.
Cerai ini adalah paling besar untuk menyelesaikan kes dia, untuk dia kembali bertenang, untuk dia membina hidup baru. Duit ini boleh dicari, yang ni bagi orang yang berkerjaya. Kadang-kadang setakat 1,000, 5,000, 10,000 tidak ada masalah. Janji dia bebas daripada belenggu rumah tangga yang begitu seram bagi pihak dia. Jadi apa tindakan yang dibuat? Kadang-kadang kita mengoffer dengan keadaan yang murah dahulu. Mungkin 1,000, mungkin 5,000. Kadang-kadang bagi suami, contohnya kita bawa kes di baling, kes-kes di tempat yang kurang ada duit ataupun di SIG dan di YAN, kadang-kadang bila kita offerkan 1,000 kepada suami, setuju. Janji dia ada tebus talak sampai setahap tu. Dan ada juga suami yang menawarkan, okey saya setuju 10,000. Apabila seorang isteri itu bersetuju dengan 10,000, saya tak setuju, saya nak 50,000 lah ni. Kalau ada 50,000 ni saya cerai. Suami dia, isteri dia pinjam 2-3 orang apa semua dah ada sebab nak bercerai juga. Nak melalui satu proses yang panjang, tak mau dah, tapi saya nak bagi dia tebus talak. Tak mau juga. Akhirnya dia bagi duit nak 100,000. Ada kes yang saya mengendalikan kes secara tebus talak, seorang satu pasangan, ini berlaku di utara juga. Seorang satu pasangan ni telah berkahwin lebih kurang dalam 40 tahun ke 50 tahun. Pasangan ni adalah seorang wanita, seorang warga Kemboja. Beliau ni seorang businessman yang cukup kaya raya dan lelaki tidak ada kerja, tapi businessman ni sebab dia bawa produk Kemboja datang ke sini, memang kaya sungguh-sungguh, dan lelaki dia tahu aset dia berapa dan sebagainya. Jadi dia nak bercerai dengan lelaki dia sebab dia tak boleh duduk, sebab lelaki dia memang tak bekerja dan sebagainya. Dia offer lelaki dia lebih kurang dalam 200,000 dengan emas dekat 1 kilo, lebih kurang dalam 500 gram. Bukan 1 kilo lah, 500 gram dan sebagainya untuk ditebus talak. Perbincangan untuk tebus talak ni berlanjutan sehingga lebih kurang dalam 6 bulan ke 7 bulan. Dan akhirnya atas perbincangan, mungkin pihak sana memakai peguam dan saya memakai peguam, kita cuba berbincang dan pihak-pihak ini tidak boleh kembali berbaik semula dan dinasihati oleh peguam belah sana juga, dan akhirnya mencapai persetujuan untuk tebus talak itu sebanyak 150,000. Saya kata dekat klien saya, daripada bayar tebus talak 150,000 tu baik bagi kat saya. Dia kata tak apa, dia bagi dekat suami dia ni sebab dia sayang suami dia. Dia tak mau jadi apa-apa, dia tak mau suami dia ni bila bercerai nanti suami dia hidup melarat. Jadi dia bagi tebus talak sebanyak 150,000 cash dan emas lebih kurang dalam 500 gram. Perkara ini saya telah bawa ke hadapan hakim Mahkamah Rendah Syariah untuk sesi tebus talak itu. Perkara duit tersebut hendak dibawa cash. Duit tersebut dibawa cash, diletak depan hakim sekali dengan emas jumlah yang sekian-sekian. Apabila hakim suruh pihak lelaki mengira cash ni depan hakim, dalam mahkamah penuh orang, kita pun takut juga duit 100,000. Ya, 100,000 lebih ni ada dalam ni, cash money. Jadi bila kira siap, okey, berpuas hati, barulah ada dia punya prosedur membaca tebus talak dilakukan. Selepas ucapan tebus talak daripada isteri dan suami menerima tebus talak tersebut, dan isteri ni dia ambil duit ni menyerah. Itu proses dalam mahkamah berdasarkan arahan amalan. Ini yang saya cerita dari segi realiti macam mana keadaan tebus talak itu berlaku dalam mahkamah. Tapi sekiranya perkara itu tidak bersetuju sampai kesudah, maknanya tidak ada perceraian dan sebagainya, dia akan tergantung. Ini adalah jalan terakhir daripada ta'liq, fasah dan sebagainya. Jadi saya nak teruskan persoalan tentang apakah hukum tebus talak ini. Kalaulah tak ada dalam elemen, tak ada dalam Al-Quran, benda ni kata kita tak perlu ikut, Allah tak tulis dalam Al-Quran, Allah tak cerita, tapi Allah tulis dalam Al-Quran. Allah menceritakan dalam Sirah Nabawiyah juga ada, dan sehingga kan dalam elemen peruntukan undang-undang ada tentang khuluk ini. Jadi apa hukum sebenarnya khuluk ini? Silakan. Okey, baiklah. Hukum khuluk ni, kalau kita semua tengok, hukum dia adalah harus. Sebab apa? Sebabnya ia berlaku dengan cara tebusan berbentuk harta yang diberikan oleh seorang isteri kepada suami dia. Dia sebenarnya, sebab khuluk ni dia suami macam macam contoh yang kita tengok dalam kes Sabit bin Qais tadi, yang mana suami tu tak salah apa-apa pun, tapi sebab isteri tu dia tak boleh nak laksanakan tanggungjawab dia dah, jadinya tak ada cara lain dan tak ada cara yang lagi mudah dah dan cepat adalah dengan tebus talak. Jadinya untuk mengelakkan kemudaratan kepada isteri itu, jadinya haruslah hukum dia untuk tebus talak. Itu cara ringkas.
Jadi tebus talak ni adalah harus, dia bukan wajib, dia harus. Sama ada harus ini adalah bukan kita saja-saja pilih tak tebus talak, tak. Mungkin kita bermula dengan perceraian persetujuan di bawah Seksyen 47. Di Mahkamah Syariah untuk perceraian persetujuan pihak-pihak adalah Seksyen 47. Seksyen 47 ni kalau pihak-pihak bersetuju saja. Tapi kalau pihak-pihak tidak bersetuju, dia akan bawa kepada Jawatankuasa Pendamai. Dan di Kuala Lumpur dan sebagainya akan bawa kepada hakam. Hakam yang akan memutuskan. Begitu juga Seksyen 47. Jadi sekiranya Seksyen 47 di negeri-negeri ini tidak dapat dilaksanakan sehingga mahkamah mensabitkan syiqaq. Syiqaq pun tak dapat dilaksanakan walaupun memfailkan pasah atas alasan syiqaq. Jadi pasah pun tidak dapat dilaksanakan, taklik tak dapat dilaksanakan, seolah-olah gantung tidak bertali. Macam mana gantung tidak bertali ni? Maknanya perkahwinan itu tak tahu. Dia isteri tapi tak boleh nak kahwin lain ke, nak pergi cerai ke, dan dia terletak kepada isteri dan dia boleh disabit nusyuz sekiranya melanggar di bab perkara di bawah Seksyen 60 Anemen Keluarga Islam, iaitu nusyuz. Jadi apa yang dia perlu buat adalah menawarkan sejumlah wang ataupun duit untuk menebus talak. Maknanya sebagai ganti talak, tebus talak sebagai untuk dia keluar daripada perkahwinan. Itu yang dibenarkan Islam. Islam ini cukup syumul, cukup menjaga matlamat, menjaga maslahah kepada umat dia. Jadi langkah terakhir maknanya bukan cerai itu di tangan suami sebenarnya. Betul cerai itu di tangan suami, tapi banyak benda yang apabila sesuatu rumah tangga itu perlu dilakukan ataupun dibuat satu perceraian. Kadang-kadang ada yang kata peguam syar'i ataupun mahkamah suka nak bagi cerai orang. Tak, mahkamah tidak suka bagi cerai orang. Apa yang kami lakukan, kami cuba sedaya upaya mempertahankan rumah tangga pihak-pihak. Kalaulah kembali sebagai suami isteri, alhamdulillah kita berjaya mempertahankan masjid. Tapi kalaulah dalam keadaan contohnya seorang suami itu didapati gay. Baru ni saya dapat mesej daripada klien, baru kahwin lebih kurang dalam 7-8 bulan, rupa-rupanya suami gay. Dan banyak kes-kes yang melibatkan keadaan macam ni. Dan saya pernah bercerita saya punya dalam Facebook live saya pun tentang keadaan macam ni. Dan apa yang kita akan sarankan, kalau ada bukti yang lengkap, puan ada hak, puan ada merit untuk memfailkan perceraian ini. Kita bukan apa, kita tak menggalakkan supaya benda itu berada dalam tahlukah ke arah kebinasaan. Maknanya kita tak mahu walau tulqu biaidikum ila tahlukah, supaya takkan nak duduk sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nak kahwin sampai 30 tahun akan datang dan bebek hang berkeluar hari ni, hang bercerai pada hari ni. Tapi kalau hang boleh baik, hang boleh berbagi family hang baik ataupun bolehlah pelan-pelan baik, selesaikan. Baru ni pun ada satu kes yang melibatkan suami, banyak kes. Saya terlalu banyak yang tanya saya. Tak mau cerai suami dia walaupun masa bertunang pun gaduh dah. Masa nak akad nikah pun gaduh, malam pertama pun kena penampak dah. Kan? Setahun pertama pun gaduh, sampai tahun kelima pun gaduh. Jadi saya kata, kalau sayang, cuba buat yang terbaik. Buangkan perkara buruk seperti mana baran dan sebagainya. Dan pujuk rayulah si isteri tersebut. Tapi kalaulah keadaan itu tidak boleh juga berlaku, tidak memberi mawadah rahmah dalam keluarga lagi, jadi langkah perceraian itu adalah yang terbaik dan tebus talak ini adalah salah satunya. Tebus talak sesuai kepada orang yang tidak ada punca, tidak ada merit ataupun dia setuju untuk tebus talak. Barulah fungsi tebus talak ini berlaku di Mahkamah Syariah. Jadi seterusnya kita dah tahu tentang hukum ini harus, bukan wajib, harus. Jadi kita nak tahu untuk mensabitkan mesti ada rukun. Kadang Islam ni dia mudah, dia kena tahu rukun. Kalau hibah dia ada pemberi, penerima barang dia beri, lafaz akad, mesti barang tu barang dia sendiri. Jadi rukun, mesti ada rukun tebus talak ni. Jadi saya nak tanya Puan Farhana, tebus talak ni rukun dia apa dia? Silakan. Okey, baiklah. Ya, kita sambung. Rukun untuk hulu ni kalau ikutkan menurut ulama mazhab Syafi'i ada 5 rukun, iaitu pertama adalah al-mujib. Okey, kalau al-mujib ni kalau kita nak ingat dia merujuk kepada suami, bermaksud suami atau walinya atau wakilnya yang untuk melafazkan ijab. Okey, kiranya senang cerita ingat rukun yang pertama adalah al-mujib, iaitu ada suami tu. Okey, suami tu dia ada syarat-syarat dia. Suami tu mestilah seorang yang baligh,
berakal, mampu membuat pilihan yang sah talaknya mengikut syarat talak. So kalaulah suami tu dikatakan gila ke apa ke, maksudnya dia tak tahu pun, maksudnya dia nak tebus talak, lepas tu dapat bayaran berapa, lepas tu tebus talak tu macam mana. So maksudnya dia tak dapat fikir dengan waras pun apa yang kesan daripada tebus talak tu, jadinya dia tak boleh, dia tak dia tak tak memenuhi rukun-rukun khuluk tu. So out. Kiranya tak boleh tebus talak tu, kiranya akan jadi tidak sah khuluk suami yang masih kanak-kanak, orang gila, atau dia dipaksa untuk tebus talak tu. Okay, itu adalah rukun yang pertama, al-mujib, suami. Okay, yang kedua adalah al-qabil. Al-qabil ni adalah bermaksud orang yang menerima, iaitu isteri yang menerima pertukaran dan mesti membayar tebusan. So ingat je yang tadi tu adalah suami, al-mujib. Yang kedua adalah al-qabil. Al-qabil tu adalah isteri, iaitu orang yang membayar tebusan. Kiranya kita kata tebus talak, so kita guna ayat dia adalah tebusan lah. Okay, lepas tu isteri ni juga dialah mestilah seorang yang sah, yang boleh menguasai harta yang dia nak tebuskan tu. Kalau contohnya suami dia nak rumah, tapi rumah tu bukan rumah dia, so dia tak boleh nak suka-suka hati bagi rumah tu untuk sebagai tebusan kepada suami dia sebab dia nak cerai. Tak boleh lah, sebabnya rumah tu kena rumah dia, harta tu kena harta dia, duit tu kena duit dia, macam tu. Okay, yang ketiga adalah al-iwad. So yang ketiga adalah al-iwad. Al-iwad ni adalah sesuatu yang dijadikan tukaran semasa khuluk ataupun dipanggil balasan khuluk. Ayat mudah dia adalah barang lah, maksudnya tebusan tu, barang tebusan tu. Contoh adalah boleh jadi dia berbentuk harta, wang, hutang ataupun manfaat. Okay, yang selalu kita tengok duit, orang bagi duit lah. So maksudnya waktu dalam pembicaraan macam Tuan Syazri cakap tadi, dalam pembicaraan dia bawa duit dekat situ, so dia bawa barang kemas. So itu yang dia boleh bawa lah. Tapi boleh jadi juga dalam konteks al-iwad tu, tukaran tu boleh jadi juga manfaat. Contoh dia adalah seorang ibu tu, dia menyusukan anak selama mana anak tersebut dalam tempoh susuan yang wajib, iaitu 2 tahun. Sebab dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 333, dia kata dan ibu-ibu dalam menyusukan anak selama 2 tahun genap. Jadinya jika isteri itu manfaat dia adalah dia menyusukan anak selama 2 tahun genap anak tersebut. So itu dijadikan sebagai tukaran untuk khuluk tu. Okay, lepas tu tapi bila mana isteri tu meninggal lah, maksudnya tak sempat lagi anak dia menyusu 2 tahun genap semua tu, ataupun susu dia kering ke sebelum genap 2 tahun, maka suami wajib mendapat bayaran upah yang setara bagi penyusuan anak tersebut. So maksudnya nak kata kat sini, manfaat tu walaupun itu adalah penyusuan anak, kiranya manfaat macam tu. Okay, barang tukaran tu hendaklah barang yang berharga, bernilai pada pandangan syarak, diketahui dan boleh barang tersebut diserahkan kepada orang lain. Contohlah kalau dia bagi barang tu bertentangan dengan syarak, contoh na'udzubillah lah, dia nak bagi arak ke, dia nak bagi perempuan ke, macam contohnya tak bersesuaian, so kita tebus talak tu fasid, kiranya tak sah lah tebus talak tu. Okay, yang keempat adalah al-mu'awad. Al-mu'awad ni adalah barang tebusan. Dia berbeza ya dengan al-iwad tadi. Al-iwad tadi adalah balasan khuluk, iaitu maksudnya isteri tu nak bagi apa kepada suami tu untuk suami tu ceraikan dia. Kalau al-mu'awad ni adalah apa yang isteri tu dapat bila mana dia berikan barang tersebut. Maksudnya kalau dia bagi rumah kepada suami dia, apa yang dia dapat? So dia dapat adalah hak, maksudnya dia dapat kebebasan lah daripada suami dia, maksudnya dapatlah penceraian tu. Itu adalah barang tebusan lah, ditebus oleh isteri dengan menyerahkan barang ganti, iwad tadi. Maksudnya dia bagi iwad, maksudnya dia bagi harta pada suami dia. So maksudnya isteri dia nak tebus hak suami ke atas isteri dalam perkahwinan. Maksudnya dia tak perlu lagi suami dia tak ada hak lagi pada isteri itu dah.
Itu yang isteri dia nak tebus sebenarnya. Okey, yang terakhir adalah sirah. Sirah ni ada mengandungi dua, macam samalah macam sirah, apa-apa sirah pun dia akan jadi ijab dan kabul. So ucapan dari suami manakala kabul tu adalah penerimaan atau jawapan daripada ucapan isteri. So dekat sini kalau nak refer betul-betul dia punya sirah dia, masing-masing boleh download apa-apalah dekat tengok ke dekat mana-mana, download yang paling senang. Arahan Amalan nombor 17 tahun 2007. Dekat situ kat belah belakang dia tu dia ada sirah lafaz dia. Lafaz yang mana lafaz yang sepatutnya diguna pakai untuk tebus talak. Setakat itu dulu. Okey, itu yang dikatakan dengan rukun yang begitu padat. Walaupun masa kita terhad pada malam ini, mungkin ini adalah sekadar satu umum bagi pemahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton setia kepada FB Live Syazri Ibnu Mustafa ini, dan teruskan like dan teruskan share, dan yang mana belum like lagi page ini, silakan like dan kongsi-kongsi dengan kawan supaya ilmu yang kita sampaikan ini dapat sampai matlamatnya, dapat berkongsi bersama cerita tebus talak tapi tak faham tebus talak. Ini kita cuba bincangkan term-term yang berkaitan dengan syariah perundangan, insya-Allah. Jadi seterusnya saya nak tanya soalan tentang khulu ni. Kalau fasah dia ada kesan, kalau ta'liq dia ada kesan, kalau lah kita perceraian secara hakam dia ada kesan. Jadi secara kesan, secara khulu ini, boleh jelaskan bagi penonton-penonton kita pada malam ini faham kesan tebus talak? Silakan. Okey. Kesan tebus talak ni dia selalunya adalah kesan tu kita tengok bila berlaku suatu perceraian tu, dia kena tengok perceraian tu jatuh pada talak macam mana. Talak raj'i ke, talak bain sugra ke, talak bain kubra. Okey, kalau tebus talak ni dia jatuh masuk kepada talak bain sugra. Okey, talak bain sugra ni, dia kesan dia adalah dia akan mengurangkan bilangan talak. Sebab apa? Sebabnya perkara ni pun dah dibincangkan, dah dinyatakan dekat dalam dah dikeluarkan dalam fatwa KL wilayah dan juga dekat dalam dan dah dikeluarkan yang mengenai talak bain sugra dia mengurangkan bilangan talak. Contoh, kalaulah si suami tu dia dah ceraikan isteri dia 2 kali, maksudnya mungkin dah talak kedua dah. Okey, tiba-tiba yang ketiga tu diceraikan melalui tebus talak. Okey, so dia boleh tak rujuk lagi isteri dia. Tapi bila tebus talak, kiranya dia dah tak boleh rujuk dah isteri dia dalam tempoh bain sugra ni, dia tak boleh rujuk unless dengan akad yang baru. Okey. Jadinya kesan dia besar lah dekat situ. Maksudnya bukan macam biasa-biasa. Macam contohnya cerai persetujuan bersama Seksyen 47 tu. Kalau 47 maksudnya kalau bercerai dia boleh rujuk dalam tempoh iddah. Okey. Tapi dalam tebus talak tak boleh rujuk dalam tempoh iddah. So dia kena ada akad nikah yang baru. Tapi itu kena make sure lah, bukannya talak yang ketiga. Okey. Jadi ini mungkin ada satu tips lah kadang-kadang bagi orang yang talak 1 dan talak 2 dah. Sebab khulu ini dia tidak mengurangkan jumlah talak. Sama ada fasah pun tidak mengurangkan jumlah talak. Dia kekal dengan talak sedemikian. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Cik Farhana ini, sekiranya seorang tu yang dah talak 2, dia khulu, dia tebus talak. Bila tebus talak, dia tak menjadikan talak tersebut adalah talak 3. Dia tidak mengurangkan talak. Dalam ketika itu, dia tidak boleh rujuk. Cuma dia kena akad nikah yang baru. Ini kena jelas, kena faham. Sebab itulah kadang-kadang dalam surat ta'liq nikah pada hari ini, kita cuba lihat. Kadang-kadang rajin penonton-penonton, tuan-tuan dan puan-puan,
cuba lihat di belakang surat nikah pada hari ini. Kalau ada anak-anak kahwin, kalau ada surat nikah kita sendiri, sekiranya kata adu ia kepada mana-mana hakim syar'i dan memberi hakim syar'i itu sebanyak RM1 ataupun RM10, maka tertalaklah dia dengan talak khuluk. Apa kesan khuluk sebenarnya? Khuluk tu sebab tak mau bagi rujuk. Kalau nak rujuk pada masa tu tak boleh. Sebab tu di belakang surat nikah, Jabatan Agama Islam menetapkan sebab kebanyakan kes-kes melibatkan perceraian di bawah Seksyen 47, apabila seorang suami keluar daripada mahkamah terus melafaz rujuk, sabit rujuk walaupun isteri itu tidak bersetuju. Tapi ada taklik yang perak yang terdahulu, sekiranya rujuk ia tanpa redha ia, sekiranya rujuk tanpa redha ia, tertalaklah ia dengan satu talak pula. Jangan main-main. Kalau belakang surat taklik tu rujuk, kita rujuk, tertalaklah ia dengan satu talak pula. Kalau tak redha, kalau redha tak apa, automatik kembali sebagai suami isteri. Itu keistimewaan sebenarnya tebus talak. Rujuk ataupun dalam tempoh iddah. Tapi berlainan dengan khuluk yang diterangkan, kesannya adalah tidak mengurangkan jumlah talak, tapi perlu kepada akad yang baru. Jadi mungkin orang yang talak 1, talak 2, kadang-kadang ada orang tanya saya, ni macam mana ni kalau satu lagi nak jadi talak 3 dan nak buat macam mana? Saya kata fasah ataupun tebus talak. Fasah atau tebus talak kalau lah nak ambil balik, tapi kali ketiga ni biasanya tak akan baik balik dah. Allah bagi 3 kali. Kali pertama supaya kita sedar diri. Kali kedua kita berfikir lagi, bolehkah? Kali ketiga ni pakai tak boleh dah. Kalau nak juga yang isteri kita tu kena pergi bagi kat orang lain dulu. Jalankan tanggungjawab sebagai suami isteri, padan muka hang. Itu konsep dia, padan muka hang. Padan muka tu bukan apa, hang tak hargai kan. Jadi bagi kat orang lain dulu, tiba-tiba dia bagi pi terus habis. Tapi kecuali dah dia pi dengan keadaan bukan Cina buta. Cina buta ni maknanya tak nampak apa, tapi dengan jalan yang sebenar sebagai perkahwinan, bercerai dan habis iddahnya, berkahwin semula dengan isteri yang suami yang sedia ada ni dengan akad yang baru. Bukan terus rujuk, tak, dengan akad yang baru. Itu istimewanya Islam sebanyak 3 kali. Ini proses-proses yang kita cuba bincang macam mana nak mengenasi talak-talak tersebut. Jadi seterusnya soalan, bolehkah berwakil dalam khuluk ini? Silakan. Okey. Boleh ke berwakil dalam khuluk? Okey. Hukum berwakil dalam khuluk ni adalah harus, sama ada dari pihak suami ataupun isteri. So kiranya boleh jawapan dia. Maksudnya harus untuk berwakil lah. Kalau contohnya berwakil yang nak dikatakan tadi, macam contohnya tadi kan kita dah kata, kalau contoh mula-mula dia buka tebus talak tapi tak boleh seorang kata nak amount sekian-sekian, seorang kata tak setuju dengan amount tersebut. Jadinya nak tak nak kena tubuhkan satu jawatan kuasa pendamai, iaitu dipengerusikan oleh pegawai agama, dan wakil dia adalah satu wakil daripada ahli keluarga dari pihak perempuan, satu lagi wakil ahli keluarga dari pihak lelaki, suami dia lah. So maksudnya wakil-wakil ni akan berbincang, maksudnya berbincang mewakili pihak suami dan mewakili pihak isteri. Maka dekat situ kita kata berwakil dalam khuluk ni memang boleh dan harus, supaya kita dapatlah solution dia. Sebabnya kalau dah suami dengan isteri tu memang maksudnya tak ada orang tengah dah untuk berbincang, tak dapatlah kata sepakat, maka tak selesai juga kes. So haruslah. Okey, jelas berwakil harus. Dalam perkahwinan pun kita menjadi wakil kepada suami yang nak kahwin tu pun boleh, kan? Boleh. Jadi dalam berwakil ini juga boleh. Islam itu mudah dan ringkas, tapi kena ada niat, kena diwakalahkan dan mungkin ada cara dan prosedurnya tentu. Jadi soalan seluruh saya, kita bila kita tahu seorang khuluk ini yang dikatakan tebus talak ni, dia khuluk, dia tebus talak, dia tidak boleh akad nikah semula dalam tempoh rujuk ataupun dalam tempoh iddah ini. Jadi macam mana iddah isteri yang ditebus talak ini? Silakan. Okey.
Betul. Okey, kalau dari segi tempoh edah ni dia sama je bukan, maksudnya tebus talak ni adalah bain talak bain sughra. So bila talak bain sughra dia tak boleh rujuk dalam tempoh edah, tapi apa-apa saja bila berlaku perceraian tempoh edah tu mesti ada. So kalau lah tebus talak ni berlaku waktu isteri tu masih suci, maksudnya dia pergi mahkamah, dua-dua setuju untuk tebus talak, maka hari tu mahkamah putuskan perceraian melalui tebus talak, time tu dia suci, maka dia punya tempoh edah tamat lepas 3 kali suci. Maksudnya pegang macam tu lah, kalau dia waktu kes tersebut, waktu keputusan kes tebus talak tu, mahkamah benarkan tebus talak, waktu tu dia suci, edah dia 3 kali lepas tu. 3 kali edah dia tamat lepas haid ketiga. Senang cakap, edah dia tamat lepas haid ketiga. Tapi in case kalau contohnya waktu hari dia pergi tebus talak tu, maksud dia hari tu dia haid, maksudnya time haid, maka pengiraan tempoh edah dia adalah bila tamat haid yang keempat, pengiraan dia. Maksudnya kalau time tu haid, maksudnya tamat haid yang keempat. Okey, kalaulah dia tebus talak tapi time tu dia ni kiranya tak ada haid, maksudnya mungkin dia ada penyakit ke apa ke, tapi dia tak ada haid, maka tempoh edah dia ada 3 bulan. Okey kan 3 bulan. Okey. Kalau contohnya dia ni belum lagi lah, maksudnya belum bersetubuh, maksudnya dia tak ada haid, tak kisahlah dia ada haid ke, dia tak ada haid ke, tapi dia belum bersetubuh dalam perkahwinan tu, maka tak ada tempoh edah dia. Okey, kalau contohnya dia tebus talak, time tu dia mengandung, maka tamat tempoh edah dia adalah bila mana dia melahirkan. Tak kisahlah sama ada dia melahirkan tu anak ke ataupun dia keguguran ke, time tu lah tamat tempoh edah dia. Itu saja. Jadi kita teruskan kepada soalan-soalan daripada kita raikan. Yang mana boleh jawab kami jawab, yang tak boleh jawab mungkin anda boleh jawab sendiri insya-Allah. Jadi kita cuba raikan, dan seperti mana yang kita katakan, saya katakan selalu, apa yang kami beri ini adalah pandangan kami sendiri, berdasarkan pemahaman kami sendiri, berdasarkan amalan sementara. Panel kita batuk, saya cakap. Jadi sementara amalan kita lakukan sendiri, dan setiap pandangan peguam adalah berbeza. Mungkin pandangan hakim itu adalah berbeza. Apa yang kami cuba sampaikan ini adalah amalan kami di hadapan hakim-hakim yang mengendalikan kes. Macam saya, mungkin banyak hakim yang telah saya bicara di depan ni pelbagai. Kita tak boleh nak kata hakim ni terbaik, hakim terbaik. Semua hakim syar'i adalah yang terbaik, dan setiap keputusan tu ada merit dan ada kesannya. Jadi itu yang penting berkaitan dengan keputusan melibatkan tebus talak, dan sehingga mana mahkamah sebenarnya tidak akan mensabitkan tebus talak kecuali talak yang dibuat secara ta'liq di belakang soal nikah, iaitu qulu'. Sekiranya aku cerai adu ia pada mana-mana kadi dan habis aduannya, maka tertalaklah apabila memberi RM10 kepada hakim tersebut, RM10, maka tertalaklah ia dengan talak qulu'. Maknanya ketika itu talak itu sahaja yang hakim sebut. Tapi kalau tidak ada persetujuan, hakim tidak akan mengarahkan untuk membayar sejumlah wang. Setakat ini tidak pernah ada lagi yang hakim arahkan dia untuk bayar, tidak ada lagi. Seperti mana kalau ikut dari segi sirah nabawiyah ataupun hadis yang diceritakan tadi berkaitan dengan sahabat Nabi tadi, iaitu apabila Nabi suruh dia kembalikan, maknanya Nabi boleh bagi arahan. Tetapi pada hari ini tidak ada lagi hakim syar'i yang kata saya setuju. Wallahualam, sebab saya cuba juga mencari dalam jurnal dalam hukum, hakim itu mengarahkan dia hang kena bayar kat dia juga untuk tebus talak. Tidak ada lagi. Walaupun dia sebenarnya ada kuasa itu, tapi tidak ada lagi. Dan di samping sebab seksi 49 juga menjelaskan perlu kepada jawatan kuasa pendamai sekiranya tebus talak tersebut tidak disetujui. Jadi soalan seterusnya, dah habis batuk dah? Dah. Okey dah? Okey. Soalan daripada Puan Hafizah Jahaya. Salam tuan, boleh ke tebus talak jika si suami berhutang mas kahwin? Sekiranya si suami tak mengaku, bagaimana ya?
Kahwin. Ya. Ha. Okey. Ha. Saya cuba jawab. Ya, cuba kita cuba jawab. Tak jawab, nanti kita suruh Puan Hafizah tu jawab sendiri. InsyaAllah, cuba. Okey. Bolehkah tebus talak jika si suami berhutang mas kahwin? Okey, sekarang ni Puan Hafizah kena tengok dulu sebenarnya definisi tadi awal kita cakap tadi. Definisi tebus talak tu adalah bila mana si isteri tu dia nak dia berkeinginan untuk bercerai. Maksudnya tindakan dia sendiri yang nak bercerai, maka dia tanya pada suami dia, tu boleh tak ceraikan saya secara baik? Suami dia kata tak boleh, tak nak, suami dia tak nak. So suami dia akan bagi sesuatu, maksudnya minta sesuatu sebagai ganjaran lah, balasan. So kalau dekat sini bolehkah tebus talak jika suami berhutang mas kahwin? Maksudnya kalau dia berhutang mas kahwin tu, itu dia punya part. Tapi sekarang ni kalau puan nak tebus talak tu, bila puan nak tebus talak, puan kena terima apa yang di-offerkan pada puan. Maksudnya kalau dia nak rumah, dia nak mas kahwin, puan kena bagilah. Itu je cara dia. Maksudnya kalau puan setuju, puan setuju. Kalau puan tak setuju, maka kita akan panjangkan kepada jawatan kuasa penamaan. Itu je. Okey, saya cuba tambah sikit. Saya rasa setakat yang saya kendalikan daripada dulu tidak ada lagi lah klien ataupun defendant yang setuju untuk nak mas kahwin, sebab mas kahwin terlalu rendah, RM100, RM50, RM500. Biasanya dia nak RM10,000, RM20,000, tapi sekiranya dia dah ambil duit mas kahwin, itu bukan tebus talak. Kan mungkin keredaan puan menggunakan duit mas kahwin itu sebab dalam perkahwinan ni kita tidak menjangka apa akan jadi 2 tahun, setahun, 10 tahun akan datang. Jadi kita sinkronis ataupun kita pengharmonian rumah tangga ni ibarat harta hang, harta aku. Harta aku. Dia lebih kurang macam itulah. Dia ada pencampuran harta di situ dan dia redha, konsep redha di situ. Dan mungkin kita dalam keterdesakan menggunakan wang mas kahwin tadi, kita memberi izin si suami ini menggunakan mas kahwin tersebut. Kecuali si suami itu bersetuju untuk mengembalikan duit mas kahwin, itu lain. Tapi kalau itu berhutang, puan boleh buat satu tuntutan khas untuk hutang mas kahwin. Dia ada klaus lain, dia ada tuntutan lain, dia bukan tebus talak. Itu puan boleh buat tuntutan hutang mas kahwin itu belum dibayar lagi. Selepas daripada perceraian itu ada tuntutan yang tertentu yang puan boleh buat untuk tuntutan. Jadi apa yang saya katakan tadi, yang Puan Farhana katakan ni, satu jumlah yang dipersetujui. Dalam hadis memang dia kembalikan mas kahwin sebuah taman, sebab taman tu mungkin besar dan sebagainya sebagai satu hadiah. Hadiah itu adalah mas kahwin, tapi dalam sistem di Malaysia pada hari ini adalah duit dan sebagainya, kecuali dia ada orang bagi kereta ke, bagi rumah ke, wallahu alam, iaitu atas persetujuan. Yang dikatakan persetujuan bersama barulah bila terjadinya tebus talak dalam perundangan di Malaysia pada hari ini, insya-Allah, wallahu alam. Dan soalan seterusnya daripada Puan Syaza Alia. Assalamualaikum tuan dan puan, adakah tebus talak menghalang isteri daripada muta'ah? Soalan kedua, suami tak bersetuju dengan khuluk ini dan tidak mahu ceraikan isteri secara baik, apa yang mahkamah boleh ambil tindakan? Soalan ketiga, boleh jadi ke suami sendiri yang memfailkan tebus talak ini kepada isteri? Maksudnya suami sendiri ingin meminta sejumlah wang daripada isterinya. Silakan. Ada 3 soalan di situ. Banyak juga soalannya. Okey. Jawab sikit-sikit. Okey. Puan Syazah, saya dulu. Kita tengok soalan pertama dulu. Adakah tebus talak menghalang isteri daripada dapat mut'ah? Adakah mut'ah terhalang daripada tebus talak? Silakan. Mut'ah tak terhalang. Untuk isteri dapat, sebabnya mut'ah ni adalah satu hati perkahwinan. So kalaulah maksudnya suami tu willing nak bagi, maksudnya sekarang ni konsepnya kalau suami tu willing nak bagi, so dia akan dapat mut'ah tu. Tapi kalau suami dia tak willing, maksudnya tak nak, tak ikhlas nak bagi mut'ah tu, maka kalau contohnya isteri tu diceraikan tanpa sebab yang munasabah, maka dia dapatlah mut'ah. Tapi dalam konteks ni, maksudnya tadi sebenarnya isteri yang berkeinginan, tebus talaknya adalah isteri yang berkeinginan sebenarnya untuk bercerai. So dia boleh jadi boleh tuntut, tapi mahkamah akan tengoklah sama ada rasional ke tak dia punya sebab-sebab kenapa dia nak tuntut mut'ah tu untuk bagi kes tebus talak. Okey, kita bab tebus talak ni cuba saya tambahkan kalau boleh, Puan Syaza Alia, cuba tengok balik tentang perbincangan kita tentang mut'ah.
mut'ah dalam bersama Tuan Ahmad Fuad bin Muhammad Liza, ada dijelaskan tentang khuluk ni sama ada boleh ataupun tidak kita menuntut mut'ah. Ada pandangan boleh, ada pandangan tidak boleh. Itu sebab kita kata mahkamah ini special. Mahkamah ini dia berbeza dengan keadaan binding president. Dia mempunyai tafsiran perundangan dia sendiri dan mahkamah syar'i tidak terikat dengan hakim-hakim yang lain untuk membuat keputusan. Jadi mungkin kita kata kahwin 10 tahun. Tahun yang ke-10 tu yang jadi gaduh dan sebagainya, mungkin nak bercerai. Wallahu alam. Kalau boleh sila rujuk rakaman mut'ah yang telah kita buat dalam rakaman ini juga untuk mendapatkan penjelasan, sebab saya percaya Tuan Ahmad Fuad dan Muhammad Liza telah memberi tentang kes-kes yang mengikut tentang berkaitan dengan mut'ah tersebut. Itu jelas. Pada malam ini kita membicarakan tentang tebus talak, insyaAllah. Okey dah, sama ada boleh tak boleh, macam apa yang tindakan yang selalu kita buat, kita filekan di mahkamah. Walaupun mahkamah tidak mengizinkan, kita kata biar ada satu keputusan yang sahih dan otoriti mahkamah ini diguna pakai. Dan kalau lebih cantik, sebab kita suka kepada persoalan undang-undang. Saya ni seorang yang suka kepada persoalan undang-undang. Bukan kita nak lawan kes tu sebab menang ataupun tidak. Kata orang, benda tu tak boleh. Tapi apa kata, kita gunakan konsep mahkamah ini membuat alasan perhakiman yang betul. Dan itulah autoriti yang sebenar, yang fakta yang tidak perlu dipertikaikan. Dan itu adalah fakta yang sahih berdasarkan alasan perhakiman. Dan boleh pula melihat kepada alasan-alasan perhakiman lain. Itu istimewanya undang-undang syariah di Malaysia. Jadi seterusnya soalan yang nombor 2. Okey, soalan yang nombor 2 saya jawab secara ringkas je. Yang kedua ni dia kata kalau suami tak setuju. Tadi Puan boleh rujuk kepada Seksyen 49. Dekat Seksyen 49 tu dekat belah bawah dia ada klausa, maksudnya peruntukan yang ada dekat situ kalau contohnya suami tak bersetuju. Contoh yang keempat, Seksyen 49 4 dia kata kalau suami tak bersetuju bercerai maka dia akan panjangkan kepada jawatan kuasa perdamai. So maksudnya dia akan bersetuju lagi. Tak ada masalah. Atau kalau contohnya mahkamah akan ambil tindakan untuk melantik untuk mengarahkan pihak-pihak masuk berbincang bersama jawatan kuasa perdamai, iaitu dipengeruskan oleh pegawai agama. Atau Puan buka dalam kes lain, maksudnya ada medium-medium lain selain daripada tebus talak. So janganlah stuck dekat situ, ada banyak lagi, jangan risau. Okay, soalan yang ketiga, kita pergi terus. Soalan yang ketiga, boleh jadi ke jika suami sendiri yang filekan tebus talak ini kepada isteri? Boleh, maksudnya tak ada masalah pun jika suami itu filekan dekat mahkamah. Sebabnya dekat dalam peruntukan mana-mana dia tak menjelaskan pun sama ada suami kena, isteri saja kena filekan. Tak ada masalah. Asalkan konsep adalah dekat dalam arahan amalan yang saya sebut tadi, arahan amalan nombor 17 tahun 2007 tu, dia ada menggariskan yang mana mahkamah akan ambil kira untuk kes tebus talak bila mahkamah berpuas hati dengan keadaan suami atau isteri itu. Suami dengan isteri itu mestilah balik, berakal, bersetuju tanpa paksaan. Dekat dalam tu juga dia kena nyatakan sekali tawaran bayaran hulu tu berapa. Lepas tu tawaran tu setuju tak dua-dua. Kalau suami dia filekan pun, kalau isteri dia setuju dengan bayaran tu, teruskan. Kalau isteri dia pun sama, kalau suami dia setuju, teruskan juga. Tak ada masalah. Saya menjawab Okey, saya cuba merujuk kepada kes-kes yang terdahulu. Dalam mahkamah, ada setengah mahkamah tidak benarkan lelaki memfilekan tebus talak. Perceraian persetujuan ini berdasarkan adalah wanita sahaja, isteri. Tapi ada mahkamah benarkan. Apa yang saya gunakan ataupun saya hujahkan di sini, masalahnya kita tidak menawarkan satu tawaran kepada isteri untuk memfilekan tebus talak. Biasanya adalah hak kepada suami itu menawarkan. Jadi keputusan mahkamah tersebut akan menjadi satu jurnal hukum ataupun alasan perhakiman untuk dirujuk kepada kes-kes lain terdahulu. Kita tak mau bercakap di kaunter, yang ni tak boleh file, yang ni boleh file. Biarlah benda itu menjadi satu asas perundangan dan persoalan undang-undang tersebut dijawab. Isu yang selalu diguna di mahkamah rayuan, mahkamah tinggi, sekiranya kes dirayu, persoalan undang-undang ada boleh atau tidak. Dari segi itu terma yang selalu kita guna pakai. Jadi sama ada boleh ataupun tidak, boleh kalau kita cuba untuk menyelesaikan kes. Dan pada kebiasaan pernyataan tuntutan, sekiranya kita mewakili defendant, kadang-kadang tuntutan balas tu kita terus kemukakan tawaran. Sekiranya bayaran sebagai alternatif, bayaran tebus talak sebanyak 100,000, 50,000 dibayar, baru kita bersetuju untuk perceraian. Dan kos guaman ditanggung oleh pihak plaintiff dan sebagainya. So cuba dulu insya-Allah. Okey, teruskan soalan seterusnya daripada Puan Umur Bahjat, boleh tak tebus talak bukan dengan nilaian wang? Okey, silakan.
Okey, Puan Umu Bahjat boleh tak tersalah dengan wilayah wang? Adakah bukan wilayah wang? Okey, macam saya terangkan tadi, kan al-iwad yang saya maksudkan tadi, al-iwad adalah barang tukaran untuk hulu tu. So, dia boleh berbentuk harta, tak kisahlah dari segi bentuk wang, hutang ataupun manfaat. Manfaat yang saya cakap tadi tu contoh macam penyusuan 2 bulan tu. So, tak ada masalah. Asalkan benda tu adalah milik isteri sepenuhnya, boleh diberikan. Lepas tu berharga dan bernilai dari segi syarak. Itu je syarat dia. Okey, sikit-sikit je nah Puan Umar Bahjat nah. Puan Umar Bahjat dia boleh baca kitab. Kan? Okey, kita teruskan soalan. Umar Bahjat ni pun sahabat saya juga. Kan, saja dia nak tanya kan. Tapi kita tak apa, kita raikan. Adakah khulud mengurangkan bilangan talak? Okey, silakan. Kalau macam saya maklumkan tadi, khulud ni dia mengurangkan kalau ikut apa yang telah dikeluarkan oleh mufti, iaitu dia sebabnya ada. Kalau betul kita cek contohlah, kalau Google sendiri, kalau contohnya apa yang mufti jawab, Al-Kafi 1477, adakah, dan dia tanya soalan sama, adakah khulud tu bersalah mengurangkan bilangan talak? So jawapan yang telah diberikan dekat situ adalah khulud ialah talak bain sughra yang mengurangkan bilangan talak. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Syafi'i. So maksudnya dia memang kurangkan lah. Okey nah, so jelas. Okey, seterusnya Acai kata handsome. Pendaftar mahkamah di Perak nah. Okey Acai, saya tak handsome, dia je yang comel nah. Terima kasih Acai. Okey, seterusnya soalan daripada Puan Hafizah juga Jahaya. Jika si isteri tak nak terbersalat juga, bagaimana ya jika sudah hakam panel? Jika ini yang ni kalau konsep hakam ni biasanya di Selangor ataupun di Kuala Lumpur yang dimulakan dengan Seksyen 47 dan sebagainya, kecuali pihak-pihak itu memfailkan terus kepada Seksyen 49 persetujuan. Biasanya pihak-pihak ni melalui mediator ataupun mediasi di luar mahkamah, dibincangkan dengan peguam-peguam. Mungkin kebiasaan peguam-peguam ni apabila dia ada peguam, dia akan bagi satu surat kepada peguam yang lain. Mungkin ini yang melibatkan orang yang profesional dan korporat dan sebagainya. Perbincangan ini di luar mahkamah sehingga persetujuan bersama barulah kes itu difailkan di mahkamah. Contohnya kita akan bagi notis untuk pemberitahuan, untuk hadir berbincang, untuk hadir mediasi dan sebagainya. Kalau ada tambah persetujuan, kita terus untuk Seksyen 49 dan biasanya mahkamah membenarkan pada ketika itu untuk bersalah. Kecuali lah kita nak kepada hakam. Maknanya contohnya kita masuk kepada Seksyen 47 itu di Kuala Lumpur. Apabila pertikaian pihak-pihak ini tidak bersetuju, terus dilantik hakam. Pegawai hakam akan berbincang dan sebagainya dan kuasa hakam itu tersebut untuk melafazkan cerai. Itu hanya ada di Selangor dan di Kuala Lumpur sahaja. Di negeri-negeri lain masih lagi belum ada lagi tata cara hakam. Dan contohnya di Pulau Pinang sendiri pun, di Kedah sendiri pun belum ada lagi tata cara hakam. Dan kita banyak melihat kepada Seksyen 47 itu sendiri. Okey, baru ada gangguan. Sebelum ni tetap malam ada gangguan. Tadi ada gangguan sedikit. Okey, saya teruskan soalan supaya nak meraihkan semua pihak yang bertanya pada malam ini. InsyaAllah kita cuba jawab. Tak boleh jawab, kita kata tak boleh jawab, kan? InsyaAllah teruskan dengan Puan Umar Bahjat. Aziz, boleh atau tidak seorang yang wanita yang hamil yang telah bercerai secara khulud mendapat nafkah iddah? Boleh atau tidak seorang wanita yang hamil yang telah bercerai secara khulud mendapat nafkah iddah? Nafkah iddah maksudnya ni nafkah iddah. Macam ni kalau wanita. Okey, Puan Umar Bahjat. Okey, silakan. Boleh atau tidak? Nafkah iddah. Okey, jap. Nafkah iddah ni kalau untuk isteri yang dia dapat nafkah iddah, untuk isteri yang hamil, dia dapat nafkah iddah sepanjang tempoh kehamilan dia. Sebabnya itu adalah tempoh iddah bagi dia. Tapi bila dia bercerai secara khulud, dia akan jadi macam yang mut'ah, maksudnya dia akan dapat juga sepanjang tempoh, maksudnya iddah
bayaran edah akan dapat dalam tempoh edah. So tak kisahlah dicerai macam mana sekalipun. Dan untuk orang yang hamil, dia akan dapat dalam tempoh sepanjang tempoh kehamilannya. Untuk nafkah edah. Okey Puan Umar Bajat lah. Sebenarnya apa yang Puan Umar Bajat tanya ni, sebenarnya saya suka tanya orang soalan-soalan macam ni. Saya suka orang tanya sebabnya apa yang saya suka tanya sebab saya berjumpa lagi dalam jurnal hukum berkaitan dengan tersebut. Saya cuba cari artikel dan sebagainya, dan saya berpandangan ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Ada yang memang pakar undang-undang kata boleh, ada kita tidak boleh, sebab dalam sistem undang-undang ni kita boleh mempersoalkan, kita boleh argue dia punya pandangan. Jadi pandangan yang seperti mana yang saya katakan tadi, kalaulah saya kata tak boleh, kan, mungkin boleh. Kalau saya kata tak boleh, mungkin boleh. Mungkin pandangan-pandangan kita kata okey, daripada ulama sekian kata macam ni, ulama sekian kata macam ni, benar. Contohnya juga pandangan-pandangan daripada ahli akademik kata macam ni, kita setuju. Daripada pandangan pondok kata macam ni, alhamdulillah kita setuju. Tapi untuk mendapatkan autoriti yang digezetkan, diwartakan yang jelas, adalah seorang hakim sahaja yang memberi pandangan. Hakim itu yang dalam keputusannya, maknanya hakim tu pun dia pun tak boleh bagi pandangan di luar mahkamah. Dia hanya boleh bagi pandangan dan ketika mana penghakiman beliau dibuat, dan penghakiman beliau dibuat tersebut tidak boleh ditarik balik, kecuali dia perlu diraya kepada hakim lain untuk mengubah keputusannya dan sebagainya. Sama ada dia silap pun dia dapat pahala, dia tak silap pun kalau lagi dapat pahala. Itu keputusan daripada segi hakim. Jadi pasal apa keputusan dia diterima pakai? Sebab keputusan dia, hakim syar'i ini telah ditaulahkan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi negeri-negeri federal dan oleh Sultan, dan mempunyai kuasa untuk mensabitkan ataupun tidak mensabitkan keputusan kerukusan depan ni adalah keputusan yang dirujuk. Itu yang kebiasaannya. Sebab itu berbeza pandangan itu tidak ada masalah, tetapi keputusan mahkamah pun ada perbezaan, cuma keputusan itu selalunya dirujuk berdasarkan hadis-hadis dan nas-nas yang dikemukakan. Jadi jarang sekali apabila kes yang melibatkan tebus talak, kita akan kata biasanya tak boleh tuntut lah, sebab dia dah tebus talak, dah bayar kepada isteri dia. Tapi ada kata boleh, kan? Macam kes nusyus juga lah. Bila nusyus, tak boleh tuntut lah dia nusyus. Yalah dia nusyus, kalau dia nusyus 10 tahun kahwin, 9 tahun punya manis. Yang hak nusyus ni tahun ke-10 lah. 9 tahun ni apa cerita? Sebab itulah yang timbul isu yang berkaitan, saya tak boleh pula, sebab undang-undang itu perlu diargukan dan perlu dikeputusankan. Persoalan undang-undang itu mesti dijawabkan. Itu specialnya mahkamah. Conclusionnya mahkamah, hakim bagi putusan, dia angkat tukar, toing. Tak boleh cakap apa dah. Hakim tu dia tutup toing tu, hakim tu tak boleh kata apa dah. Kalaulah hakim tersilap, bawa pula ke mahkamah rayuan di hadapan panel hakim mahkamah tinggi. Tak puas hati pula kepada 3 panel hakim lagi. Jadi 1, 2, 4, 3, 4, 5 hakim dah. Takkan 5 orang tak boleh bagi satu keputusan yang memuaskan pihak-pihak. Biasanya sebab itulah alasan penghakiman yang diambil daripada mahkamah rayuan yang diletakkan dalam jurnal hukum, sebab itu alasan penghakiman peringkat tertinggi sekali dalam hierarki mahkamah syariah. InsyaAllah itu perbincangan di segi undang-undang. Sebab saya suka, sebab saya mengaji undang-undang pada hari ini pun ada student-student, ada pensyarah kata benda ni undang-undang, kita kena argue. You boleh kata A, you kena argue benda tu B, tapi berdasarkan sistem undang mesti ada merit dan sebagainya. Saya suka dalam keadaan macam tu, insyaAllah. Okey, seterusnya soalan Hafizuddin ni, tuan cari. Okey, mana soalan Hafizuddin? Hafizuddin Wahid. Okey. Salam tuan dan puan, bolehkah bayaran khulud itu tidak dibuat secara serta-merta? Okey. Silakan. Okey, Encik Hafizuddin Wahid Okey, Encik Hafizuddin boleh rujuk kepada arahan amalan nombor 17 tahun 2007. Okey, ada, boleh download arahan amalan tersebut. Okey, dekat nombor 4 dia tulis kat situ, mahkamah boleh dengan persetujuan suami menetapkan cara bayaran hulu. So maksudnya dekat situ, maksudnya dengan persetujuan suami, mahkamah boleh letakkan cara pembayaran. Ansur-ansur ke, nak bayar time tu ke, so ikutlah, sebab suami tu yang terima. Okey. Jadi kalau lah dari segi bolehkah bayaran khulud itu dibuat secara serta-merta, pandangan saya pula dari segi amalan Tuan Hafizuddin Wahid, selalunya hakim tak bagi. Saya bab terang banyak kes tebus talak yang saya bawa ni. Tapi biasanya hakim tak bagi sebab biasanya takut keluar-keluar tu tipu. Biasanya tebus talak tu kena ada masa tu. Sebab itulah, kalaulah contohnya yang saya ceritakan yang tadi,
yang tebus talak 150,000 tak silap saya ingat lupa 150,000 dengan lebih kurang 500 gram emas tu, emas yang besar-besar tu, emas Kemboja. Memang emas tu nilaian banyak, memang mahal, nilaian dia pun hampir ratus ribu jugalah kan. Dibawa pada ketika itu cash. Kalau dah kata boleh transfer, mungkin hakim tak tengok duit, hakim tak suruh bawa transfer. Kita buat transfer apa bahaya, saya pun takut ni bawa duit cash ke mahkamah yang kita tak tahu boleh apa jadi. Kalau dia balik, kita takut dia sebab pakai baju kurung orang kampung biasa je kan, tapi duit cash money. Tapi apa yang jadi amalan di mahkamah syariah pada hari ni, yang setakat yang saya amal lah, yang saya cakap setakat yang saya amalan saya ni lah, perkara tu mesti bawa cash depan hakim. Kalau tak ada cash tu, hakim tak bagi. Dan biasanya defendant dia pun dia takkan lafaz cerai. Dia tak mau lafaz cerai selagi mana benda tu tak ada. Ini dia punya cara. Biasanya ada lengkap pada masa ketika itu, barulah cara tepus talak itu dilaksanakan. Itu kebiasaan. Okey. Seterusnya, daripada bunga telur, bunga kantan. Okey tuan, belakang surat nikah lain-lain, taklid dia ke tuan? Ya, belakang surat nikah lain-lain. Kalau kita tengok puan boleh rujuk balik, kita ada save orang kata kita punya video-video ini sebenarnya untuk tatapan semua dalam YouTube. Saya letakkan dalam YouTube channel Syazril Ibn Musaffar. Puan cari tentang perceraian taklid. Bila masa taklid itu dibuat, bila masa taklid itu digubah, siapa yang mempunyai autoriti yang membuat taklid di belakang surat nikah ni. Kadang-kadang kita kata lepas cerai lok mahkamah ni ada satu kesalahan, tapi ini taklid yang dibolehkan undang-undang. Dulu dia hanya taklid manakala aku tinggalkan isteriku 6 bulan hijrah, sekiranya kata mengadu ia pada manakadi jatuh satu talak. Dulu taklid semacam tu yang satu. Lepas tu sekiranya isteriku keluar sama ada rela ataupun terpaksa, dia ada perubahan-perubahan dia. Dan ada juga taklid sekiranya rujuk tanpa reda ia, tertalaklah ia dengan satu talak. Jadi dia taklid dia hanya berdasarkan keluar, yang berdasarkan pukul, berdasarkan rujuk tanpa reda. Jadi kalau puan nak tahu lagi, kalau boleh puan buat keluar surat nikah puan, kalau puan dah berkahwin, puan tengok dengan adik-adik puan yang negeri-negeri lain yang kahwin, ataupun tengok dengan mak puan. So taklid itu dia berubah-ubah berdasarkan enakmen negeri-negeri dan berdasarkan kuasa Jabatan Agama Islam yang meminda taklid itu untuk kebajikan sebenarnya golongan-golongan isteri, untuk memudahkan perbicaraan kes di mahkamah, insya-Allah. Okey. Seterusnya, Assalamualaikum. Jika seseorang tebus talak dan telah jatuh talak yang hakim jatuhkan, dan pada satu keadaan mereka pasangan ingin kembali iaitu rujuk, boleh atau tidak, atau ada cara? Maaf terlepas video. Okey, silakan. Okey, dengan Tuan Muhammad Asri lah, insya-Allah. Okey, Encik Muhammad Asri, kalau Encik boleh refer pada arahan amalan nombor 17 tahun 2007, dekat situ, dekat nombor 7 ada dinyatakan dekat situ suami isteri tersebut tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah semula semasa iddah tersebut iddah dengan akad dan mahar yang baru. So maksudnya dia kena ada akad nikah yang barulah, baru boleh. So maksudnya dia tak boleh macam dia berbeza, itu beza dia dengan talak raj'i iaitu persetujuan bercerai. Kalau persetujuan cerai boleh rujuk dalam tempoh iddah. Tapi katanya ini maksud tanpa perlu akad lah yang tadi tu, tapi ini kena ada akad yang baru. Ya, okey. Cik Masri, saya tambah sikit Cik Masri. Sebab tu tadi saya tambah sikit dengan bunga telur kantan. Dia tanya tentang taklid kan. Sebab tu ada satu kes. Saya mewakili seorang isteri lah. Suami dia setuju lepas cerai. Bila dah lepas cerai di bawah Seksyen 47, dia keluar di luar, cerai, lafaz keluar, dia lafaz tanpa aku ceraikan, itu saja, selesai, mahkamah sabit apa semua, dan diberi tempoh iddah sekian-sekian. Dia keluar mahkamah, keluar pintu mahkamah, dia panggil bini dia. Oi sayang, dia kata macam tu. Oi sayang, aku rujuk hang balik talak aku rujuk hang balik. Dia kata macam tu. Jadi macam mana? Benda tu sabit. Pergi ke pejabat agama, masa tu orang pejabat agama semua dengar. Jadi rujuk ini kalau dalam tempoh iddah ini dia sabit. Siapa yang mensabitkan? Pejabat agama terus sabit. Kuasa pejabat agama untuk mensabitkan taklid pada ketika itu, dan suami kata aku rujuk dia. Pernah satu kes, ini kes ni memang tragis sikit, masuk paper. Seorang suami ini, dia selepas perceraian dia pergi rujuk di pejabat agama,
secara bertulis dengan pegawai pentadbiran agama tanpa pengetahuan isteri dia. Selepas 2-3 tahun, barulah dia maklumkan kepada isteri dia yang telah berkahwin dengan orang lain. Apa jadi pada perkahwinan yang satu lagi? Terfarak pernikahan, dia kembali sebagai isteri kepada yang suami pertama tadi. Sebab atas alasan dia telah merujuk. Itu isu dia. Sebab itulah di belakang taklid surat nikah hari ini, kalau puan tengok sebab tu diletakkan khuluk. Pasal apa khuluk? Khuluk itu dulu dia tak letak khuluk, maknanya sabit mengadu aduannya maka tertalaklah ia dengan satu talak. Dia masuk lagi taklid, sekiranya rujuk ia sekiranya rujuk tanpa redha ia, tertalaklah ia dengan satu talak lagi, jadi 2 talak. Dia padamkan balik benda tu. Masa zaman saya kahwin dulu dalam tahun 2001, di Perak ada, sekiranya rujuk ia tanpa redha ia, sekiranya rujuk tanpa redha ia, tertalaklah ia dengan satu talak satu. Ayat pun berbelit-belit kan. Ada. Tapi nak gantikan perkara tu, dia letakkan nak jaga kebajikan isteri ni, sebab banyak sangat kes Seksyen 47 keluar rujuk. Nah, dia ada pengesahan rujuk pula. Lawan pula sabit sebab kuasa rujuk ni adalah suami sahaja. Jadi dalam kes ni, sebab itulah Jabatan Agama dia nak ambil respon untuk menjaga kebajikan isteri-isteri ni, dia letakkan di belakang khuluk. Apa dia khuluk? Bila cerai, tak boleh nak balik habis. Pada khuluk ni, dia tak boleh rujuk dalam tempoh haidah tu. Dia bila habis yang haidah tu, baru boleh akad nikah balik. Jadi balik kepada soalan Muhammad Asri tadi. Habis tempoh haidah, hari ni lafaz cerai, dalam tempoh haidah, habis haidah, isteri ni dah habis haidah, baru dah boleh masuk permohonan balik, akad nikah yang baru balik. Itu cara dia. Dia tak boleh pergi ambil balik terus. Kalau rujuk ni ambil balik terus, selesai. So kena faham dari segi konsep tu. Jadi soalan terakhir saya, jadi berapa nilai tebusan sebenarnya? Banyak orang tanya, tapi dalam soalan-soalan tak ada lagi. Tapi berapa yang sebenarnya hakikat nak tuntut ni? Mas kahwin kata tak boleh. Dalam hadis Nabi Surah Nabawiyah kata, 1 taman nak kena bagi, berapa juta nak kena bayar kan? Jadi berapa nilai tebusan talak ni? Silakan. Baiklah, nilai soalan ni, kalau nilai tebusan talak ni, kalau ikutkan Seksyen 49 tadi, dia ada mengatakan bahawa nilai dia adalah jumlah yang disepakati oleh suami dan isteri. Maksudnya kalau suami dan isteri itu setuju dengan amount yang dinyatakan, maksudnya suami nak 100,000, isteri kata okey 100,000, so itulah nilai dia. Tapi kalaulah suami nak amount tersebut, isteri tak setuju, maka mahkamah akan tentukan amount tersebut. So tertakluklah mahkamah akan tengok pada terikat, mahkamah akan tengok mempertimbangkan taraf dan sumber kewangan pihak-pihak. Itu mahkamah akan tengok. So tapi ada juga pendapat yang mengatakan akan tengok kepada maha misal, iaitu maha yang diterima semasa mas kahwin lah. Maksudnya itulah amount yang selayaknya dapat. Tapi paling pada atas sembanglah baik-baik. So kalau setuju, amount tu boleh tinggi. Ya, macam saya katakan tadi, klien saya tadi yang saya cerita tu ada yang dapat 50,000, ada satu cerita. Partner saya bawa kes sebab wanita ni nak kahwin dengan doktor di Arab Saudi. Jadi dia kerja di Arab Saudi ni jururawat, dengan katanya sebulan dalam 25,000, kalau dia buat overtime dalam 2 bulan 3 bulan dia dah boleh dapat 50,000. Tapi disebabkan dia nak kahwin dengan doktor di Arab Saudi itu tempat beliau bekerja, suami dia meletakkan dengan kadar tebus talak 50,000, dia bersetuju. Dahsyat. Jadi bila dia bersetuju, automatik dia dapatkan 50,000, dia bayar cash pada lelaki dia, tebus talak. Itu satu. Yang kedua yang saya cerita tentang makcik tadi, yang kahwin sampai 30 tahun, seorang warga Kemboja yang banyak duit, dia bayar lebih kurang dalam 100,000, ke saya campak-campak lebih kurang 200,000 jugalah, sekali dengan emas belian apa yang dikemukakan tadi. Jadi jumlah ini tidak terhad. Ikut suka. Mungkin dia rasa dia nak bagi Lamborghini, dia nak bagi Ferrari ataupun something yang dia kata aku nak sebiji rumah ataupun ni something dia setuju bagi. Kadang-kadang mungkin dari setengah wanita-wanita ni dia kata satu penghinaan kepada lelaki yang nak anak ambil aku bagi, nak sangat. Ada kes macam tu yang di hadapan saya yang saya selalu bawa. Ini maknanya
tiada nilai kadar, maknanya berdasarkan persetujuan. Walaupun yang saya katakan tadi, hakim berhak untuk menentukan kadar, tetapi setakat yang saya wakil ni, setakat yang ni saya tak boleh nampak lagi hakim yang meletakkan had, sebab kalau tidak ada persetujuan, hakim pun tak akan meletakkan had. Hakim terus kepada pendamaian ataupun hakam dan sebagainya, terus menggunakan konsep hakam dan sebagainya. Itu konsep yang secara praktis di Mahkamah Syariah pada hari ini. Dan Alhamdulillah kita telah berlangsung bersiaran 1 jam 20 minit, walaupun topik dia simple sedikit saja untuk tebus salah ini, berbagai perkongsian. Dan apa yang saya nak sampaikan pada malam ini, apa yang pandangan yang kami beri ini adalah pandangan peribadi kami sendiri, pandangan kami sebagai pengamal undang-undang syariah, dan apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan keputusan-keputusan mahkamah dan pengalaman yang saya lalui. Mungkin ada yang tidak berpuas hati dan sebagainya, mungkin saya ada tersilap cakap dan sebagainya, boleh PM saya direct, tidak ada masalah. Atas dalam dasar disiplin ilmu, kita boleh berbahas, kita boleh berhujah. Perbezaan pendapat itu adalah biasa, dan apa yang saya katakan sekali lagi, hanya daripada amalan saya dan amalan pihak-pihak panel-panel yang memberi pandangan pada malam ini, insyaAllah. Jadi untuk 30 saat penggulungan daripada Puan Farhana tentang tebus salat pada malam ini, silakan. Untuk gulung tajuk kita hari ini, so maksudnya tebus talak ni kiranya kalau dia sepatutnya akan jadi mudah kalau dua-dua pihak bersetuju, daripada kita tak susah-susah untuk fasah. So pergilah tebus talak. Tapi kalaulah dan tebus talak ni dia tak buka aib, tak perlu untuk cerita panjang-panjang, so cakap je, tak boleh hidup sama dah. So maksudnya boleh proceed terus untuk tebus talak. Okay, tapi apa-apa pun, kalau contohnya tebus talak ni tak boleh pergi, maksudnya tak boleh jalan, jangan stuck dekat situ. So maksudnya gunalah metod lain untuk selesaikan masalah rumah tangga pihak-pihak. So ada solution dia, maksudnya jumpalah penasihat undang-undang yang selayaknya untuk minta advice, sebabnya untuk tempoh sesi ni sikit sangat, so tak sempat nak cakap semua. Jadi saya harap apa yang kita bincangkan hari ni beri manfaat kepada semua, dan kalau ada sebarang persoalan akan datang, boleh PM saya ke apa ke, tak ada masalah. Dan nak minta sikit masa Okay. saya nak ucapkan selamat mengakhiri hari-hari last Ramadan, dan selamat Hari Raya untuk semua orang, dan happy dekat tempat masing-masing. Okey, saya ucapkan juga terima kasih kepada Puan Cik Farhana Afiqah. Beliau merupakan seorang peguam syar'i, lulusan graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga merupakan rakan kongsi saya dan juga ketua cawangan bagi Syazil Khalil Mustafa Associate di Seri Manjung. Dan seperti mana yang saya katakan, pandangan yang kami beri ini adalah pandangan peribadi, pandangan ini berbeza dengan pandangan peguam-peguam yang lain, dan mungkin ada yang sama, mungkin ada yang tidak. Itu biasa dalam perundangan. Dan saya ucapkan sekali lagi, ataupun saya ulang sekali lagi kepada penonton-penonton, boleh terus like page saya ini untuk dapatkan maklumat terkini berkaitan dengan perundangan, apa yang kami buat, apa yang saya cetuskan dalam PKP ini untuk berkongsi. Selalunya kami dalam orang kata chambers ataupun dalam mahkamah sahaja, tapi kita keluar di luar untuk berkongsi dengan umum supaya ilmu ini dapat dikongsi, dan ilmu itu dapat dikongsi atau pahala dapat dikongsi bersama. Jadi apa yang paling penting, kalau boleh saya nak maklumkan satu elan. Kalau boleh, esok adalah malam terakhir bagi solusi syariah siri ke-26, mungkin hari ini siri ke-25, esok siri ke-26. Dan saya pesan kepada penonton-penonton, mungkin esok boleh tunggu di FB Live saya ini. Esok adalah topik yang paling menarik, paling penting, sebab saya cuba tampilkan seorang timbalan pendakwa raya kanan yang mengendalikan kes-kes jenayah di Mahkamah Sivil. Beliau sebelum ini mungkin DPP di negeri Borneo, balik di Taiping, dan berkhidmat di Perlis, dan juga kembali ke Pulau Pinang sebagai timbalan pendakwa raya kanan, dan seorang yang amat pakar dalam undang-undang jenayah. Jadi dia related dengan orang kata apabila berlakunya keganasan dalam rumah tangga,
apabila pukul dan sebagainya, macam mana cara nak report. Dan orang yang bercakap ini adalah timbalan pendakwa raya kanan, iaitu Tuan Amril bin Johari, iaitu sahabat saya sendiri ketika belajar di sekolah, mungkin junior sekali di sekolah SMK Irsyad. Saya cuba tampilkan untuk perkongsian bersama apa tindakan yang anda perlu buat sekiranya berlaku ugutan, berlaku pendakwaan, berlaku dan sebagainya, sebab beliau akan menerangkan dari segi konsep report polis itu sendiri kepada pegawai penyiasat, apa yang perlu diterangkan kepada penyiasat, dan seterusnya tingkat pendakwaan dan apa kesan apabila tarik balik report dan sebagainya, supaya memberi kesedaran ataupun memberi ilmu manfaat pada orang luar di sana sekiranya berlakunya keganasan rumah tangga, ada perkara-perkara tertentu perlu dibuat. Ini adalah seorang daripada timbalan pendakwa raya Pulau Pinang kanan. Jadi maklumkan pada kawan-kawan, ini adalah mungkin siri yang terakhir bagi solusi syariah pada malam esok insyaAllah. Jadi jumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.